Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya ada seseorang yang mengaku dalang kepada tindakan mengajak Barisan Nasional keluar Kerajaan Perpaduan. Akhirnya, ini yang kita temui daripada berita Sinar Harian. Saya bukan dalang tapi hero, kata Shahidan Kasim. Wow, tiba-tiba pula dia mengaku hero dan bukan dalang. Tidak mengaku dalang tapi dia hero. Apa ceritanya? Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Shahidan Kasim menegaskan, beliau tidak perlu dilabel sebagai dalang, sebaliknya sebagai hero yang berjuang mengajak Barisan Nasional BN menyertai Perikatan Nasional PN untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baru. Ngamlah, sesuailah, Shahidan Kasim ini dibuang daripada Barisan Nasional dan menyertai Perikatan Nasional. Sekarang sudah dibuang daripada Barisan Nasional, sudah berada dalam Perikatan Nasional, mengajak pula, menghasut pula Barisan Nasional keluar lagi daripada kerajaan. Sampai bilalah cerita keluar kerajaan ini tidak henti-henti. Shahidan Kasim pula kata dia bukan dalang tapi hero. Siapa yang mengangkat dia jadi hero pun tak tahu. Dia angkatlah diri sendiri. Masuk bakul angkat sendiri. Dianggap dalang tapi menganggap pula dirinya sebagai hero. Apa pula pendapat kamu semua? Shahidan Kasim ini boleh dianggap sebagai hero kah? Dalang. Bagi netizen yang sudah muak dengan perbuatan menghancurkan kerajaan, menumbangkan kerajaan, merosakkan kerajaan di tengah-tengah penggal dengan langkah-langkah tebuk atap, netizen-netizen ini menganggap bukan saja dalang. Shahidan Kasim, kalaulah dia betul-betul dalangnya, bukan saja dianggap dalang, tapi juga dianggap sebagai seorang yang mengkhianati mandat rakyat, pengkhianat kepada kemakmuran negara. Mereka kata Shahidan tidak boleh dianggap sebagai hero kalau betul-betul dia ialah dalang yang mengajak Barisan Nasional menyertai Perikatan Nasional membentuk kerajaan persekutuan. Lebih malang lagi ialah kalaulah Zahid Hamidi mengikut telunjuk untuk membentuk kerajaan baru bersama Perikatan Nasional, nak tanyalah apa yang Barisan Nasional dapat. Selain Barisan Nasional ditawarkan menjadi Perdana Menteri, Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri, apalagi yang boleh diperoleh oleh Barisan Nasional? Barisan Nasional perlu berfikir panjang, bukan hanya untuk dapat jawatan kuasa politik semata-mata, hanya kuasa nak jadi Perdana Menteri semata-mata. Mereka harus berfikir jauh lebih besar daripada itu, yaitu sejauh mana boleh bertahannya Barisan Nasional UMNO kalau bersama dengan Perikatan Nasional. Berapa lama mereka boleh survive bersama dengan Perikatan Nasional. Mereka sudah ada pengalaman. Jangan lupa, mereka sudah ada pengalaman. Barisan Nasional sudah berpengalaman bersama dengan Perikatan Nasional dalam kerajaan sebelum ini. Tetapi apa yang terjadi? Barisan Nasional tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin, sehingga Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob. Jadi kalau lagi masih Barisan Nasional, khususnya UMNO, masih lagi tidak belajar daripada kesilapan lalu, apalagi yang nak kita kata? Apalagi yang kita nak kata? Bukankah itu seperti sesuatu yang memasukkan tangan di lubang yang sama yang punya ular? Sudah tahu dalam lubang itu ada ular, masukkan juga tangan kali kedua. Itu namanya bodoh. Kan? Sudah tahu ada ular dalam lubang itu, masih juga masukkan tangan ke dalam lubang itu untuk kali kedua. Nggak, itu memang sesuatu tindakan yang paling tidak pintar lah. Boleh kata bodoh lah. Tapi saya rasa tindakan Zahid Hamidi menolak, tidak tertarik pun dengan tawaran itu, satu tindakan yang paling bijaksana yang pernah kita tahu. Tahniah kepada Zahid Hamidi kerana tidak termakan ajakan hasutan daripada
pihak-pihak tertentu yang mahu mengajak Barisan Nasional UMNO meninggalkan kerajaan sekarang. Kalau nak tinggalkan kerajaan sekarang, tunggulah pilihan raya. Janganlah di tengah-tengah penggal. Tak apalah dalam pilihan raya nanti bergaduhlah kamu dengan kempen-kempennya, dengan cara memancing undi sebagainya. Teruskan. Tapi untuk masa sekarang, jangan sekali-kalilah. Itu bukan hero, tapi itu dalang. Shahidan Kasim mengatakan bahwa pelawaan tersebut bukan lagi rahasia kerana ia pernah dibuat secara terbuka. Sama ada menerusi pentas ceramah. Menambah lanjut tentang Perikatan Nasional nak suruh BN keluar kerajaan, itu secara terbuka nak sembunyikan apa? Semua orang sebut, kata Shahidan Kasim. Ucapan nak ajak UMNO join kami itu tak berhenti kami cakap. Tak terhenti kami cakap atas semangat Bumi Putra Melayu dan Islam kita bersatu, katanya lagi. Kita ajak bersatu, bukan nak bergaduh dengan orang. Kita bersatu nak kuat, kata Shahidan Kasim. Kalau nak jumpa seseorang, saya akan istiharkan akan berjumpa sesiapa. Kalau ada orang tuduh saya dalang, saya nak beritahu siapa dia dalang yang besar. Saya akan dedahkan satu persatu siapa dalang, katanya. Dalam sidang media bersama ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional PN di Parlimen di sini pada Rabu. Beliau berkata demikian menjawab mengenai desas-desus mengatakan dirinya merupakan salah seorang yang menjadi dalang susulan pendedahan dibuat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengenai perkara tersebut. Ditanya adakah wujud pertemuan antara beliau dengan bersama Ahmad Zahid Hamidi secara bersemuka, Shahidan bagaimanapun menafikannya. Jumpa di mana? Itu persoalannya. Jumpa tiap-tiap hari, selisih setiap hari. Tapi saya akan semaklah sebab perkataan dalang itu salah satu musibah politik yang harus diperbetulkan. Yang dalang adalah orang itu. Saya rakyat Malaysia, kita akan berjuang sampai bila-bila bahwa perbuatan untuk memecah belahkan Bumi Putra dan Melayu itu adalah terkutuk, kata Shahidan Kasim lagi. Kalau ada orang Melayu atau Bumi Putra kerjasama untuk tujuan tersebut, itu terkutuk, itulah dalang, katanya. Sementara itu, ahli Parlimen Pengkalan Cepa, Datuk Dr. Ahmad Marzuk Sardi berkata tuduhan bahawa Shahidan menjadi dalang adalah tidak berasas. Kalau dikatakan bahawa Arau sebagai dalang untuk menarik ahli-ahli Parlimen tertentu menarik balik sokongan kepada kerajaan, itu tidak betul, katanya. Apa yang kita ada untuk tawarkan? Kita sebagai pembangkang tiada peruntukan. Kita nak tawarkan apa kepada mereka, katanya. Kecuali mereka secara sukarela untuk berbuat demikian. Jadi, tuduhan itu sangat tidak berasas. Kalau ada yang datang untuk bukan kerana kita, tapi kerana mereka sendiri, ada bangkit kesedaran dalam diri mereka sendiri, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.